Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Farfuzan. Ya Allah, basah tudung. Nampak kantor di situ berlari dan mengambil air lalu minum dan tertumpah ya. Ini adalah hasilnya. Dan guys, selamat menonton. Anda bersama dengan saya Farfuzana. And now you are watching. Madu. Girlfriend. Masya Allah guys, terima kasih. Apa maaf. Itulah dia, saya mohon ampun dan maaf. Dan pastinya sekarang ni anda sedang menonton Artis Masuk Bilik virtual setiap hari Rabu sempena bulan Jun ini adalah bulan bapa. So setiap bulan ataupun setiap minggu kita akan bersama dengan bapa-bapa hebat. Minggu pertama kita dah bersama dengan Nabil Ahmad. Minggu lepas kita bersama dengan uh, kita bersama dengan Shahnaz Ahmad. Dan hari ini kita akan bersama dengan Chef Wan. Okey, sekejap Abang Wan message. Abang Wan, nanti Abang Wan cuba tengok live dekat Farah punya Instagram, The Real Fafau. Nanti abang tengok. Nanti Farah bagi link. Okey, tolong bagi link nanti saya bagi link. Orang cakap dengan korang, macam korang pula nak bagi link kat aku. Tu dia. Tu dia. Maafkan saya. Abang Wan dia seorang kat rumah. So pembantu-pembantu dia tak ada. So yes. So hari ni kita akan bersama dengan Chef Wan. Kita nak cerita pasal he's being a father. Sorry lah agak-agak ni semua kurang mahir. Tak apa Abang Wan. Jangan risau Abang Wan. Kami sedia menanti dan menunggu Abang Wan. Sebab the moment Chef Wan masuk, Farah Fauzana, baik kau cakap sekarang. Aku tak rasa kau ada peluang untuk cakap kejap lagi. Okay guys, again thank you so much for watching. And stay tuned to AMBX again. This week kita ada Chef Wan. Kita sedang menanti untuk Chef Wan masuk. Dan kita ada bersama dengan kita juga, kita ada Laila. Kita mencari, nak tunggu Farah break menyanyi untuk saya. Macam lambat lagi. So saya menunggu Laila Sania untuk cross live dengan saya. Sebab Laila adalah our Buskers of the Night. And minggu depan kita ada Douglas Lim. Masya Allah. Tapi Douglas tak ada anak. It's okay. Kalau hari ibu boleh diraikan oleh ibu-ibu saudara, ibu-ibu angkat yang tak ada anak, tak ada masalah. Break kau jangan sampai aku nyanyi ya. Dalam kerinduan ini. Gitu. Okay, tak apa. So, I shall not sing, but I shall let Laila Sania yang akan menghiburkan anda. Tadi kita patutnya live dekat di bilik, tapi sekarang ni kita live dekat platform The Real Fafau. But not to worry, yang penting kita nak cerita pasal papa, baba, apa lagi, daddy, apa lagi, pok. Kita panggil bapak tau. Kita panggil bapak kita. Apa panggil apa kat pok hang? Kita apa lagi? Ayah. Siapa lagi? Guys, kalau anda nampak Laila dah masuk, beritahu kepada saya. Okay, Laila. And saya harap kalau anda nampak Chef Wan masuk juga, tolong beritahu kepada saya. Laila. Ladies and gentlemen, Masya Allah guys. This is Laila Sania. Terima kasih Laila kerana sudi menghiburkan ramai anak-anak abah, anak-anak ayah, anak-anak walik. Ramai bagi komen kat sini. Laila panggil your father apa? Walid Lila dekat sebelah Lila sekarang. Ni bulan bapak kita tau. Panggil. Tak boleh, dia pun malu. Okay. Kejap Abang Wan. Okay, dah nampak di Real Fafau tu. Abang Wan dekat atas tu ada perkataan live. Abang Wan tekan live tu. Abang Wan masuk live tu. Dah Abang Wan masuk dalam live tu. Abang Wan tunggu je, nanti saya request Abang Wan, okay? Bismillah. So, saya tanya dia ada kata pembantu tadi pembantu dia dah kena balik. Dia bagi mesej lagi. Butang tu kat butang mana? Kejap minta maaf lah Laila. Lalu tak macam ni. Abang Wan tekan je dekat live tu. So sekarang ni pada live dengan Laila dah. Kami setia menunggu Abang Wan. Jangan risau Abang Wan. Okay, tadi you panggil Walid kan? Walid umur berapa tahun? Walid 42. Kau memang pangkat anak aku Laila.
Mama mana Mama? Mama kat atas. Mama Kunci dia. Semua dia duduk dalam bilik. Nanti Mama awak jealous. Nanti mak awak jealous sekali Walid nampak ni Nanti mak awak jealous tiba-tiba. Kenapa Walid tu duduk sebelah Laila pula, tak pernah dia menyebut. Tengok si Fafau tu ada kat situ pula. Walid. Takkan panggil Walid. Takkan nak panggil abang pula. Macam mana ni, aku tak boleh lah. Okay. Sambil ya Allah, Umi kat sini. Farah Nur Azman. Tu Mama ke? Tu Umi saya. Nama mak Farah Nur Azman. Ya. Loh, nampak jodoh Walid dengan Mama dengan aunty tak jauh. Mampus. Habislah kena block lepas ni. Tapi itulah dia keseronokan kan. Okay, momen Laila dengan Walid yang paling best masih bila Laila? Sebab Laila selalu perform, Walid Laila selalu tolong Laila perform. Macam hari ni, Laila nak nyanyi ni kan, dia ada kat sebelah untuk membantu. Kalau Laila serius lah? Tersalah ke, dia ada di sebelah. Masya Allah. Kak Farah pula, masa Kak Farah sekolah menengah dulu, Kak Farah more into dancing atau pentas. My father tak pernah miss, dia mesti akan datang. Sama lah. Tapi dia akan datang duduk depan, lepas tu dia buat macam ni. Anak dia joget. Sekejap. Abawan. Okay, dia tanya live. Kejap. Okay, sekejap. Hello, Tim Fafau, tolong bagi copy live link ni sekarang boleh tak? Tolong. Copy link live sekarang. Maafkanlah saya. Nampak. Okay, tapi that's the beauty kan Laila bila Laila ada Walid kan. Macam Kak Farah, ada bapa Kak Farah yang datang tengok perform zaman-zaman sekolah. Zaman-zaman sekarang ni dia tak kuasa nak dengar dah. Aduh. Okay, Kak Farah nak kena bagi link ni dekat Abang Wan. Kita doakan guys, perlu doakan supaya Abang Wan supaya Abang Wan boleh masuk. Guys, kalau korang nampak Abang Wan masuk, please let me know. And again, saya sangat terhutang budi, saya sangat happy. Last week kita ada Maria. And this week we have Laila. Laila umur 19 Betul. Lakon teater. Apa lagi? Joget. Apa yang Laila nak buat lepas habis PKP ni? Okay, Abang Wan dah masuk. Okay, Abang Wan tunggu Abang Wan. Chef Wan tunggu Chef Wan. Okay, sebab kita tak nak bagi Laila perform dulu sebab kita nak perform untuk Abang Wan sekali. Okay, Abang Wan, Chef Wan in the house guys. Guys, kita doakan tolonglah Abang Wan, saya dah record. Yes! Chef Wan! Subhanallah. Perinsan orang kampung nak masukkan, ya Allah. Aku dah pakai kain pelikat, dah tukar baju dah semua kan. Tak keluar juga, tekan getang separuh gila lah benda gadget ni. Guys, please tekan love banyak-banyak. We have Datuk Chef Wan in the house. You have no idea how stressful. Okay, Abang Wan. Bila kita bodoh benda-benda macam ni kan. Ya Allah, pergilah sekolah pun tak reti pun kan. Okay, Abang Wan cuba letak kat depan kamera tu, kat depan meja tu. Bagi nampak muka yang tegak tu. Okay, Abang Wan, kat sebelah Abang Wan ni ada Laila Sania. Kalau dia pangkat anak dengan saya, ini pangkat cucu. Assalamualaikum, cucu pun cucu lah. Atuk dah repot pun. Waalaikumsalam. Okay, Abang Wan, sebelum kita nak borak dulu Abang Wan, kita nak dengar Laila perform satu lagu khas untuk Abang Wan. Boleh. Okay, jom guys. Give a big hand to Laila Sania. Go. Okay, so hai semua. Saya Laila, 19 tahun. Hari ni Laila nak nyanyikan lagu Saloma. Aku, Dia dan Lagu. Yang ni your favorite tu. Okay. Bertaruhannya semalam, ku
kata hanya sepatah, terlupa seratan. Kini katanya cinta Ya Allah, betul itu. memberi senyuman rindu. Ku tak dapat melupakanmu. Kau ku iring senyuman mesra, walau semalam saja. Suasana sunyi, hanya terdengar takkan lagu teman hati, hanya mimpi. Hanya itu kisah semalam, kisah menjadi suatu ciptaan, kisah aku dia dan aku, jangan dipisahkan. Cik Ani, mana? Mana Cik Ani lagi? Cik Ani. Yeay guys, tekan love banyak-banyak. Itu dia Laila Sania Chef Wan. Kita ada opening act untuk Chef Wan. Chef Wan, That's a beautiful song, ah. ni request lagu ni khas untuk Cik Ani, tapi tahu Cik Ani dah tidur ke? Oh, dia tu lah dalam dah siap-siap dah semua, letak bedak sejuk semua, dia nak kerepot dalam bawah selimut tu lah. Dia dah ambil ubat dia, ambil ubat kanser dia, tahulah kan time-time macam ni ubat tu kuat, dia dah ambil time ni macam kepala pun dah miring dah. Itulah tu. Tapi itulah dia, Laila, thank you sebab saya memang purposely request lagu yang memang Chef Wan selalu duk pasang bagi Cik Ani exercise berjoget untuk memastikan tahap kesihatan Cik Ani tu keep on moving. Laila, you did a good job. Satu lagi lagu kan? Thank you so much, Laila. Kak. Terima kasih. Nanti satu lagi lagu, jangan lupa request live balik, okay? Okay. Okay, Chef Wan. So Laila akan end live ni, so tinggallah kita berdua sahaja yang berborak cerita pasal bulan ini. Kita berdua je lah. Okey lah, nanti aku nak pergi tengok si Jake ni, kucing ni. Jake! Sini! Subhanallah. Itu tandanya mungkin doa saya tu. Mampus! Mampus! Aduh, ya Allah, punya sway malam ni lah. Aku tak tekan apa pun tau. Jangan risau. Demi Abang Wan, semuanya okey. Semua orang happy. Alhamdulillah. Okay, let's go ni lah. Kesian lah semua orang tunggu lama-lama. I'm so sorry. I ni ada, walaupun pandai boleh masak lah. Ingat banyak resepi, tapi benda macam ni kan pakcik bodoh sikit lah nak. Tak apa pakcik, jangan risau sebab ramai sekarang ni yang sedang menonton dan ramai yang excited sebab bila Chef Wan live dekat orang terus. Kenapa aku dengar suara aku Lain macam putus-putus dah. Aduh, ya. Anyway, I'm so happy to see everyone. I love you too. Ada ke tak sayang kan? Everyone so nice, so kind, so sweet. Ada ke tak sayang? Dah macam anak semua dah. Walaupun terputus, masuk balik, putus keluar dekat di bilik, keluar pula kat sini. Mereka semua setia menanti. So line ada kan? It's not bad. Ada nampak. Dengar juga. Okay, Abang Wan. Baik kau cerita cepat sebelum dia putus nyawa lagi. Ada malam, basically untuk bulan Jun ni kita orang cerita pasal Father's Day. Okay. Dia start. Saya start ke ni yang start. Okay. Kita bercerita pasal Father's Day. Okay. Abang Wan. Ya. Papa apa? You panggil your father apa? Ayah? Baba? Bapa? Panggil ayah. Ayah aja. Ayah dekat tentera udara kan? Yeah. I call my father ayah aja. Ayah. Okay, what is your best moment masa ayah
bertugas as a corporal? I think my best moment dululah yang I ingat masa my father bertugas sebagai corporal Air Force tu, bila kadang-kadang tu my father kadang dia selalu kena transfer tau kan. Kadang-kadang pergi Labuan sekejap, pergi Kuching, to handle a few work. So dia adalah sometimes 3 bulan, 6 bulan pun biasa juga, So tinggalkan my mother dengan anak-anak and all that. So I think bila my father nak bawa satu keluarga ramai kan, macam mana? So dia pergi sendiri dululah kadang-kadang. So bila yang seronoknya bila balik tu, my father balik tu kadang-kadang dia nanti akan belikan kita coklat, Smarties daripada Nafi. Bukan Air Force Camp tu ada Nafi. Nafi tu macam kedai askar lah, di mana banyak produk-produk British kan dekat situ. So jadi benda-benda yang selalu kita nampak macam dekat kedai mamak apa semua tu kan, and these are all orang kata British made dekat Nafi tu. Jadi my father bawa balik. So kita seronok lah sebab kita pertama kali kita susah. Kadang my father kirim pun tau, dia kirimkan macam-macam lah untuk anak-anak. So for us that moment was very special because zaman kanak-kanak kita ni look forward kan, walaupun dapat coklat ke Smarties ke yang bulat-bulat kala-kala merah, kala hijau, kala apa tu, and dulu trying to get chocolate it's not something that kita boleh dapat macam kedai runcit biasa tau. So kalau so all the good quality chocolates are usually dekat tempat-tempat macam ni lah. Tambah kita duduk dalam camp askar kan, not easily available. So I think my moment yang I selalu ingat ialah itulah, about my father sending all those wonderful sweet chocolate bila balik. I mean chocolates and you and ayah. Okay. Lepas tu orang pun cakap your father is a corporate. Ya. Yeah. Kalau sekarang ni bila kalau Rina kecil, kalau macam Riz kecil-kecil, orang akan cakap anak Syed kan. Orang akan cakap orang akan cakap bapa dapat anak corporal. I tak berapa dengar clear bapak apa punya. Ada tak masa kecil-kecil instead of dia panggil chef, dia tak panggil chef Wan, dia panggil anak corporal ni. Ada anak corporal Maeng. Apa tak ada pula? Ada. Ada. Faham. Suara Subhanallah. Itulah, I'm gonna try to bring this phone to my living room. Let's see, maybe we have better coverage ke, I tak tahu. Hold on a second. What do you call that? Living room maybe we have better coverage rather than kat bilik ni. Tunggu sekejap. Aduh. Faham suara putih. Kejap gelap, keluar pintu masuk bilik. Akan lari lah kucing aku. Hari kawan. Apa dia? Hari ni. Tak apa, sebenarnya mungkin kalau kita pindah dekat bawah yang kanan ground floor ni, dia lebih apa kata line dia lebih better. I should have gone down tadi. But usually kat atas tak ada masalah, tapi tak tahulah. Ni kita masuk dalam elevator pula dah. Live dalam elevator macam dalam elevator dah. Apa dia? Tunggu jap. Sekejap ya. Nanti I buka lampu and then I really apologize. Malam ni tak sangka pula jadi macam ni. The thing is, orang jarang all this interview tau. Jarang, because kadang ada juga orang nak buat interview ni lah. I malas apa sebab masalah benda-benda macam ni lah. Sebab kita ni kan bangang sikit pasal benda-benda ni. Jadi bila bodoh sangat benda ni menyusahkan orang tu. I tak nak bila kadang-kadang orang nak interview I radio, malas. Kalau tak ada orang nak tolong aku kan, kau tak kuasa dah. Macam tu lah. Nak berlatih. Ni aku sampai dah buka satu lampu, satu dunia dah ni. Ni kan jangan berlatih dah. Kau nampak tak? Ada clear tak line? Clear. Mampus kau tak clear lepas ni aku nak gantung diri je lah. Okay. Okay, now. Wow, macam baru. Wow, macam buah hati lah, tapi nak telefon je. Now, there you go. Kan tak pakai mata pula tak nampak. Kawan-kawan, sekali lagi selamat menonton. Tadi tanya soalan apa pasal bapak aku tu? Kita nak tanya. Kelas Chef Wan, apa rasanya orang tak panggil nama kita tapi panggil nama anak Main?
Alah kita budak-budak tu masa dulu kecil apa peduli orang nak panggil aku apa. Orang panggil aku macam-macam masa kecil kan. Tahu budak pondan tu lah, budak ni, budak selembik lah, macam-macam apa yang orang tak panggil aku masa kecil. Macam-macam kan. You know when I was small, kalau kan sebab kita suka duduk kat dapur kan, masak aja. So makcik-makcik itu semua kan kau tahu mulut gatal. Kan dia bukan boleh tengok anak budak jantan duduk kat dapur tu, ada je. Kan macam itulah zaman-zaman dulu. Tapi kita ni terpaksa duduk dapur. Sebab kita membesar ni, tolong mak buat kuih, adik-beradik ramai kan. Taulah, mak aku ni kerja nasi beranak Haji Ani tu. Kita tahu beranak. Untuk 7 orang lagi adik-beradik ke 6 orang lagi adik-adik? 7, I'm the eldest. Kita ni setahun satu tau. Setahun satu. Apa nak kata mak aku beranak, macam kucing beranak juga. Tiap-tiap tahun beranak, macam tangga. So kalau kita berdiri ni kan berderik semua. Abang Wan, kita straight to the point. Takut line tak kan? Abang Wan. Abang Wan, apa rasa ada anak masa kecil dengan sekarang bila ada anak besar? I think growing up, bila kita membesar ni, bila kita ada anak kecil ni, tanggungjawab kita naturally berat, sebagai seorang bapa, kita kena tahulah sama anak kita tu cukup makan, pakaian, anak kita tu sakit ke tidak, sihat, are the children happy, I think this is normal for anyone who goes through, orang kata parenthood lah, menjadi seorang bapa. That is a very natural instinct. Orang kata for seorang bapa yang bawakan orang kata anak ke dunia ni mesti ada sifat-sifat timbang rasa, kasih sayang, belas kasihan, segala benda lah yang instinct a father should have is there. So that's very natural, tapi melainkan kalau manusia tak tanggungjawab, tak tahulah. Tapi pada kita, anak menangis sikit tu pun kita angkat. Kita angkat kenapa, kita nak tahu kenapa budak tu menangis, sama budak tu kencing ke, terberak ke, nak salin lampin ke, dia lapar ke, kembung perut ke, kan sakit ke apa. Tu tanggungjawab seorang bapa yang ni. Kadang-kadang I remember bila masih kecil, even sometimes my wife dalam pantang, apa pun I tak kejutkan dia biar dia tidur extra, then I will sometimes even get up very late of night, untuk dodoikan anak, untuk, salingkan lampin and all that. Tu dia seorang tanggungjawab bapa yang betul-betul sempurna dan suami yang betul-betul juga bertanggungjawab, bukan ini bila kita bawa kata anak tu ke dunia, tapi kita ni tak ambil peduli. The minute keluar je, terpancut je pada celah kelangkang bini kita tu, kan kita membuta sebuta-buta kalau anak menangis, naik barat, naik merah, naik apa. Tapi kalau bab menenggek bini tu pula tak marah pula kan. Tu kadang-kadang aku geram. Ada orang Malaysia macam tu. Apa dia? Tapi bila tak nak jaga anak, pening kepala. Cuk. Tadi you cakap ibu pantang, you jaga anak-anak you semua. Jaga. Cucu aku ni beranak. Kau tanya Rina. Cucu aku beranak tu aku mandikan apa semua dengan apa. Kadang-kadang my ex-wife pun datang mandikan sama. Rina dalam pantang kita jaga budak-budak tau. Dia membuta dengan laki dia pun aku juga yang dodoi. Tinggal lagi aku tak dapat susukan cucu aku je. Sebab orang katalah maklum kilang dah tutup. Tetek pun dah expired. Jadi kalau tidak aku dah menyusukan dah budak tu juga. Itulah cerita dia kan. No, I did. Kita buat makanan untuk pantang untuk anak kita. Kita jaga cucu kita, salin kencing, terberak dia, menangis je kita dokong. I think, insting seorang bapa, naturally kalau kita ada, it will lead to even natural instinct seorang grandfather pun juga. That's why I always say, I think when you're born, when you are a very caring person, very considerate person, that character ataupun sikap ataupun attitude yang ada pada diri kita ni will always remain pada diri kita for the rest of our life. So that's why one selalu nasihat anak muda di luar tu, especially anak-anak sekarang, kau nak kahwin, cari lelaki, so senonoh sikit. Jangan kau ingat nak pura-pura, nak berlakon-berlakon, nak bodoh-bodoh. Tak payah bodoh-bodoh.
Kan, just show your true color. What kind of husband you are looking for. Faham tak? Ya, jangan esok jadi tertipu mak. Kia tertipu. Dapat lagi macam musibat. Masa bercinta kan, I love you, I kiss you punya. Tapi menguek je beranak lepas tu kan, habis. Habis, semua nampak. Nowadays bukan boleh percaya semua benda tu. So that's why kita kena tengok berkawan, adat berkawan orang kata ni kena betul-betul faham each other and all that. So that's why bila kita dah berumah tangga pun Farah esok, kita jadi bapa pun tanggungjawab tu tetap ada daripada budak tu menguek, bukan kata menguek, daripada budak tu kata mula jadi dalam perut tu lah, kita dah kena jaga dah. Jaga segala makanan isteri kita, vitamin dia, cukup rehat dia. Jangan bagi stres. Bini tu kita ulik, mayang diulik. Jaga. Time dulu janda my ex-wife tu I bangun masak ya, bagi to make sure that she has everything so that the baby is healthy. Okay. Saya dah tahu dah kenapa tadi you all dengar saya cakap putus-putus. Sebab kalau Abang Wan cakap, Chef Wan cakap, Datuk Chef Wan bercakap, kalau saya bercakap sama memang suara saya takkan dengar sebab you akan dengar suara Chef Wan je. Abang Wan, I love the spirit what you shared just now about father. Sebab kadang-kadang ramai suami ataupun yang bukan itu yang para bawa tentang father. Sebab again bulan Jun adalah bulan bapa. Okay, I nak tanya, since you being a father kan, apa part yang paling best being a father? Apa part yang paling kepalanya jadi bapa? Part mana? Okay, to me I think part yang paling best menjadi seorang bapa apabila kita pertama kali mendengar anak tu acknowledge kita punya present. I think it's nothing like when a child for the first time in his life begin to understand there's someone that he loves and care and that he or she might look forward to untuk tanya apa sajalah tanggungjawab, nak makan, lapar, and dia panggil sebut perkataan papa tu je saja ataupun bapa, ayah ke apa. I think kita terus saja cair. Terus cair I think that's the essence of being a father lah, you cannot deny that. Sama juga dengan ibu kan, bila orang panggil ibu je kita terus cair kan, because orang kata the martabat seorang bapa tu maupun martabat seorang ibu tu amat tinggi. Is very very orang kata level yang tinggi tu sebab Tuhan janji kan kita kata syurga tu bawah tapak kaki ibu. Kita pun kalau tak derhaka pada bapa pada ibu kita pun kita juga akan mendapat orang kata hidup yang rezeki yang murah, yang apa kata kehidupan blissful lah. Life, when you are good to your parents and of course parents are good to their children, all that. So kalau kita tengok kan Farah kan these days hari ni ramai orang tahu nama bapa je, tahu bapa tu setakat title saja, tapi when it comes to really tanggungjawab, taking care of their own children tu kan mereka kurang. Mereka kurang, they forget to look, because ada pula yang tanpa sibuk fikir jadi bapa ni setakat bagi duit, bagi apa yang anak-anak kemahuan tu cukup. Cuk, sorry, I have to choke you, okay? Because mungkin sebab lain kita tak cantik kan. Okay, bagi tahu kat saya, betul ke tidak seorang bapa ni bila dah semakin usia, dia semakin apa dia putus-putus lain tu? Dia semakin sensitif. Why? Why sensitive? Bapa ni bila semakin berusia semakin sensitif. Oh yeah. I think that goes without saying. Kenapa kita ni ada perasaan, hati dan perasaan. Bila kita membesarkan anak tu, kita banyak berkorban Farah. So kita berkorban kenapa siapa saja yang melalui tanggungjawab bapa tu, seperti Wan cakap tadi lah, daripada kita orang kata membelik anak tu daripada dalam perut lagi yang kita jaga segala
makanan di kesihatan melalui ibu tu sendiri. Sampailah budak tu keluar yang kita jaga, tak tidur malam, sakit pening, everything lah, yang anyone would have to go through in raising their children. Naturally the father, apabila anak-anak tu kurang hormat bapa, anak-anak tu kadang-kadang membelakangkan bapa tu, ataupun anak-anak tu buat sesuatu yang kadang-kadang memalukan bapa, ataupun anak tu kadang-kadang degil, ataupun anak tu tak nak belajar, anak tu bersikap orang kata malas, tak bertanggungjawab. And naturally, as a father, especially bapa yang bertanggungjawab, bapa yang tunjuk contoh yang sangat baik, kita bukan bapa jenis jahat, bapa tak senonoh ke, kaki mabuk ke, kaki betina ke, semualah benda-benda tak elok, tak tu. And then tiba-tiba kita tengok segala benda kebaikan yang kita tunjuk contoh yang baik pada anak-anak kita, ini berlaku normal untuk a lot of parents, not just bapa, ibu juga, single mother juga. And of course, naturally bapa tu akan terasa sensitive, tersentuh hati, because come on, that's a huge disappointment. You ask me, is there any father in this world no matter buruk anak kita, no matter macam mana perangai anak kita pun benda, tetap anak kita tau. Kan, kita bawa dia pada dunia. So, that's why kita nak anak kita tu, kalau boleh, sempurnalah. Kuat, orang kata, agama dia, dengar cakap. Semua benda that Allah nak kita as a manusia, to be a good human being. So I think tak salah kalau bapa tu nak rasa sensitive and all that, because itu adalah orang kata dia punya right, hak dia untuk orang kata sensitif, because dia anak tu kan, daripada beranak sampai mati tu tetap tanggungjawab bapa. You have to understand, a father will always be a father. Sama juga ibu, tetap you cannot run away from that, kan. So that's why Tuhan tu pesan kan, kita jangan derhaka dengan mak bapa. Kenapa kita tak cium syurga? That's why kadang-kadang hari ni kita tengok banyak anak-anak buat perkara-perkara yang orang kata membelakangkan bapa, tak tahu menipu, macam what happened to my own daughter recently, Rina, yang kahwin dalam diam-diam tanpa I tahu and all that, and that was such a huge slap on my face, it was such a huge disappointment, kalau ia pun I kata kau gatal sangat nak kahwin lelaki orang pun tak sabar, but at least tell me the truth kan. Ini pergi kahwin belakang-belakang and all that, and orang senang saja, salah saya, konon kata pada saya, alah sudahlah dia dah kahwin tu dah bagus, tak buat maksiat, tak buat benda, menghalalkan benda haram. Yes, of course benda-benda tu, tapi don't forget, dari segi adab, orang kata adab, antara hubungan bapa, keluarga and all that, takkan boleh lari. Orang yang cakap tu pandailah, satu hari kalau kena batang hidung dia sendiri juga, which berlaku in so many families as well, saya nak tanya balik, mereka boleh terima tak? Bila cakap senang lah kan. Tapi bukan kita tak lulus, bukan kita tak kata tak boleh kahwin, kita kata sabar. Sebagai bapa, saya tetap nak menjalankan tanggungjawab untuk menyelidik bakal menantu tu kan. Sama ada dia orang ke, penipu ke, lanun ke, setan ke, kan, perangai dia macam mana ke, kau dah kena tipu sekali tu tak cukup ke, tak serit lagi ke, kan. And this goes to so many people out there as well, because I'm not afraid to bring out this subject, Farah, because it happens to so many family out there yang anak-anak kadang-kadang tak kala bercinta, tak kala berseronok, tak kala whatever lah, gatal bawah tu kan, tak sabar nak kahwin lagi apa kan, mak bapak mereka belakangkan. Tapi bila time susah, mak bapak ni lah dulu yang dia carikan dulu. Ni aku nak berlakon drama sikit ni bapak ni yang dulu dah cari dulu. Kau ingat orang lain nak tolong, tak ada. Kau tak ada duit ke, kau sakit pening, ni baruah ni yang kau cari dulu, tahu. Kau ingat? Kadang geram aku. Okey. Masya Allah. Saya nak berlakon on behalf sikit boleh? Okey. Dulu, provoke. Ayah, Papa minta maaf. Okey. Jujur, saya bagi pihak anak dan yes, that's what I believe. Chef Wan mewakili papa-papa kat luar sana. Saya juga mewakili anak-anak kat luar sana yang tidak kurang asyik buat silap sana. Maaf on behalf
bapa nak kepada yang lain tu. Kita cakap papa marah sangat. Papa kalau lagi papa marah, lagi geram pipi tu cubit betul. Tak adalah, you know what, marah tu tetap marah because the problem has already been done. The embarrassment has already been caused upon me, for just doing what I should have done as a father. There's orang kata hitam, putih. There's nothing, orang kata yang silap on my part, yang saya tak buat, seperti saya cakap, yang saya dah bentangkan, dah cerita sebenar-benarnya, But again, that's life, as far I'm concerned, saya dah maafkan diorang, I'm moving on. I also have my own life, kan? So but then, let this be also an experience to everyone out there, tak kala kita nak, orang kata, bertemu jodoh, nak kenapa, buat cara baik lah, kan? Cara baik, sabar, kan? Bila buat benda macam ni, kahwin-kahwin lari, sorok macam ni kan, bila keluar tak malu ke orang tahu kan? Mak bapak pun malu. Abang Wan, saya Apa doakan semoga Allah berikan kesejahteraan, kesihatan yang terbaik untuk Abang Wan. InsyaAllah. You know what, I always tell people, when you do the right thing, you have nothing to be afraid. Itu saja. There's only one truth. There's only one truth, satu kebenaran aja, and so many lies, penipuan and manipulation. You know how human beings sometimes can create story, drama, manipulate itu ini kan. Kalau tidak takkan jadi. Saya satu soalan, kau takkan jadi kan. Kalau ni saksi dalam living room ni lah, kalau boleh bercakap lah. Di dewan makan ni ketika kita duduk bercerita semua apa, kalau pokok, lampu ni semua boleh bercakap lah, cushion-cushion ni boleh cakap, dia akan cerita hal sebenarnya. Situ duduk si Rina, Anya kursi dia duduk, ni sejantan tu duduk. Sejantan tu duduk, ni kursi ni, ni bukti dia, ni kau tanya kursi nak sini lah aku duduk. Ni aku duduk kat kursi ni, aku tanya, kau dah kahwin belum? Kan? Kau dah cerai? Dah cerai. Oh ya ke? Dia kata dah cerai. Macam depan tanya depannya. Ni saksi ni kalau dinding bercakap kan. Padahal ketika tu belum bercerai lagi. Kan, so I cakap kau jangan bohong. Aku dengan IGP Poli Bukit Aman semua tu aku boleh check tau. Tu aku toleh macam Rina ni. Kau ni pula yang kata tak sama-sama nak kahwin dah pasal. Macam ni lah, ni kita relive balik lah apa cerita sebenar jadi kan. Okay, Masya Allah. Rinsu balik. Cerita yang benar. So lepas tu bila keluar semua kan, orang macam marah aku pula, maki hamun aku nak carut je atas bawah. Cik baik Cik Ani tak ada. Kalau Cik Ani keluar dia dah carut dah atas bawah pada orang semua tu kan. Anak kau tu pergi sorong, pergi bagi next time pada orang. Sedang-sedang lah dia kan. Itulah that's why kadang-kadang pisang dah berbuah, dah buah sekali tu belajarlah pada kesilapan. Bersabar. Kita nak kahwin ni banyak tahun, takkan 1-2 bulan tak boleh tunggu lagi kan. Gatal sangat dah mengenyam bawah tu dah. Abang Wan, Masya Allah. Abang Wan, saya sebenarnya buat live dengan Abang Wan ni, umpama saya tak buat benda, saya tengok Abang Wan punya drama, saya sengaja menonton Abang Wan. Memang betul-betul live dari rumah, live dari bilik dapur, bilik tamu, dari bilik atas. Abang Wan, Ni, kau tak nak masuk kat jamban tahi aku dah. Aku nak duduk kat jamban nak kencing nak kang. Bilik air. Masya Allah. Abang Wan, saya tak boleh nak live lama dengan Abang Wan. Saya risau phone ni akan mati bila-bila masa sahaja. Malam ni kau saja lah. Dengan line. Aku tengah cerita sedap ni kan. Ada dia nak potong. Aku kan kata nak cakap 3 jam sampai pukul 12 malam tu. Ramai jawab dia orang. Pecah-pecah perut semua gelak. Kan? Tak betul. Kau cerita apa lagi? Kata nak isu pasal isu bapa aku tengah shock bercerita ni. Kan? Dah lain. Tiba tengah shock cerita dia nak cancel pula dah. Dah tak jadilah. Penat aku keluar ni. Apa dia? Abang Wan teruskan bercakap. Dah gelap dah. Itulah budak-budak kan kata. Tapi apa nak buat? They will learn. Mereka akan belajar daripada kesilapan masing-masing kan. Itulah selalu Atuk cakap kan. Bila kita nak rumah tangga ni, kita kena sangat ambil berat segala-gala bendanya. Ya, jangan orang kata sebab nak melayan nafsu saja kita nak cari suami ni kan. Kita kena tengok, belajar sebab calon suami ni esok juga
merupakan calon bapa kepada anak kita juga. So that's why, kita perlu ingat semua benda-benda quality yang bagus pada suami ni kena ada. Pertama kali sikap, ya Allah, attitude number one. To be a good father, you need to have good attitude. Responsibility, a sense of responsibility. Because kita ni nahkoda kapal, kepala. Ni Atuk cakap hari ni. Tengok, Atuk kau pakai kain pelikat ni. Farah dapat sudu. Mana kain pelikat kau nampak tak? Tunjuk. Ni kita. Nanti pun Sifat tahu ada ni. Tu Tak, dia. Chef Wan. Apa dia? Saya Aku nak tanya tengok ni. Engkau ni kan tak kahwin-kahwin apa pasal? Kau nak buat bodoh-bodoh kan? Kau jangan buat bodoh-bodoh. Masya Allah. Abang Wan. Abang Wan ni sebenarnya mungkin orang tak cakap secara direct, tapi biarlah saya cakap dengan Abang Wan secara direct. Tapi Abang Wan ni saya rasa mulut jahat, tapi you are, orang kata, reference untuk ramai juga ibu bapa kat luar sana, despite being a mother or a father. You're just so being real lah, senang cerita kan. Masya Allah. Terima kasih. Itulah kadang-kadang bila kita orang kata term as mulut jahat ni orang tak suka sebab kita ni lepas. Kadang-kadang orang yang terkena tu macam satu tamparan hebat pada mereka kan. Kata siapa makan lada tu terasa pedas, so they don't like you. But then they must remember the truth is always the truth. You can't change that, So it's either you cakap berlembut macam apa kata cara ustazah-ustazah bercakap, ataupun kau cakap dengan aku ni macam kau cakap dengan datuk kau dengan itu cara dia kan. So but that's the truth. Itu je. Kan? But that's the beauty. But that's the beauty. Dan saya sangat sorry, I have to hold the phone now because due to the line. Abang, saya nak tanya satu soalan je, okay? Rina, Riz ada papa, okay? Saya ada bapa. Saya pun once dapat jumpa Abang Wan ni pun borak, saya suka, happy. Tapi bagaimana, last question macam mana nak bagi tahu dekat kawan-kawan kita kat luar tu yang never had a chance of father love? Nak salahkan siapa? Yeah, I think sometimes, that's very sad. That's very sad, because kadang-kadang bapa tu mungkin meninggal awal, pass away, so we never get that fatherly. Ataupun bapa tu mungkin bercerai dengan mother kita and then of course move on and got remarried again, so we never had that fatherly love. And for me, I think always remember, despite tak ada benda macam tu, itulah satu dugaan yang sangat hebat, untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Walaupun orang kata tak ada bapa di sebelah kita tu, tapi kita jangan lupa kita masih ada ibu kita. Ibu kita masih ada lagi situ. Kalau tak ada ibu dalam Islam kata apa? Ada pula nenek kita pula ataupun datuk kita for us to fall back, to find love. Kadang-kadang tak ada bapa, tak ada pula ni, kita ada pula abang pula. Kan? That's why mengikut umur peringkat-peringkat ni, tanggungjawab abang pula yang menasihat adik perempuan, beri kasih sayang. Tak ada bapa, ada atuk, tak ada atuk pula, tak ada bapa pula pun kadang-kadang dah meninggal atau dah bercerai, tak ada apa, ada pak saudara pula. So that's why dalam institusi orang kata kekeluargaan dalam Islam ni, kita pula macam ustaz pula hari ni nak bertazkirah. Betul tu Ustaz Wan. Teruskan Ustaz Wan. Apa dia? Ya, so that's why pada pandangan saya kan, setiap manusia selagi kita hidup ni, tanggungjawab tu kena ada. Contoh Wan bagi tahu saya ni menjaga my sister yang dah bercerai, dah berapa belas tahun dengan anak dia, sampai hantar dulu pergi Russia, buat medical lah, apa school, sampai belanja orang kata, dekat 100 lebih ribu yang saya keluar bayar bagi dia hantar sekolah pergi sana. Saya juga from time to time dulu anak-anak buah, Pak Long, nak 2,000, nak beli ni Pak Long, nak beli laptop, Pak Long nak beli buku, nak beli buku law, Pak Long nak beli buku law, kau nak berapa bank account kau, aku bagi 2,000, hantar. Nak pergi sekolah, I send money whenever I can
to help the parent. Ni nak masuk universiti, anak aku nak pakai 5,000 ni, aku jugalah yang sign check bagi. So tanggungjawab Wan sebagai abang tetap ada, ya. Walaupun bapa saya tak berkemampuan nak keluar duit sebanyak tu untuk ni, because don't forget they can also revert back to my father, but then I am the one who's eldest, and I felt like because saya berkemampuan, maka saya lah membantu anak-anak buah untuk masuk universiti, untuk belikan buku, walaupun bapa mereka kadang-kadang tak ada kemampuan, ya, ataupun tak cukup duit. So kenapa tidak? So that's why kita kena ingat dalam Islam ni tanggungjawab tu tetap jadi. That's why Allah jadikan kita ni anak yang tua, Allah jadikan kita ni pak saudara, jadikan kita pak long yang lebih tua. Jangan lupa orang tua ni lah selalu makan garam lebih, kan? Sebab bila kita dah makan garam lebih, kita dah, orang kata dah mature earlier, kita dah ada wisdom and all that, and therefore we learn. So tak gunalah jadi orang tua kalau kita tak bertanggungjawab. So that's why seperti Wan cakap tadi, walaupun kita ada rasa sayang bapa tadinya, ada masalah apa sama, jangan simpan masalah ini, ya. Revert back to your brother, your elders, and of course tanggungjawab abang tetap abang, tanggungjawab kakak tetap kakak. That's why sekiranya semua umat manusia menjalankan tanggungjawab kita sebagai manusia, ya, sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai datuk, sebagai nenek and all that, penuh dengan sikap tanggungjawab, kasih sayang, ya, daripada mula lahir sampailah kita kahwinkan anak, bercucu, bercicit, dunia ni selamat. Dunia ni selamat. And kebanyakannya apabila dunia ni selamat, and you notice a lot of people that cause a lot of problem in this world are the people who are not responsible. Kalau tidak, takkan orang bercerai. Ya, kalau orang suruh engkau bagi nafkah bini, bagilah. Apa pasal engkau pula bila pergi masa aku kahwinkan anak aku apa semua depan kadi semua sangguplah apa kedebak kedebik, tapi sampai masa dah kau kahwin anak aku, satu sen nafkah pula kau tak bagi. Bukan ke nafkah tu tanggungjawab suami, kan? Sampai I terpaksa pergi turun court, belanja nak rebut anak apa semua. What is that? And akhirnya bapak juga keluar berpuluh-puluh ribu duit legal fee. Ya, duit tu aku boleh pergi haji 10 kali, duit tu aku boleh sedekah dekat orang susah, dapat banyak pahala duit-duit tu. Bukan kita suka membazir duit, kan? So that duit could have gone for good use, tapi yang kaya akhirnya siapa? Lawyer. What do we spend? We spend all this stressful time going to court, to fight for the children. All that is so, orang kata it doesn't make sense. You get no? So that's why I marah sangat. Kenapa? Bila manusia ni bertanggungjawab, jalan tanggungjawab sebagai suami, sebagai bapa, sebagai anak, sebagai apa, maka selamatlah dunia ni. Ya, saya Allah jadikan kita ni common sense, otak tu belum dah berfikir. Allah jadikan kita ni ada hati, ada perasaan. Tak perlu jadi ustaz lah, tak perlu jadi ustazah dengan baca Quran berkali-berkali untuk not to have this kind of, orang kata, attitude behavior. Betul tak, ya? Kadang-kadang orang yang ada kuat agama ni pun lagi perangai macam keparat mampus pun ada juga. Ya, tak bertanggungjawab, ya, semayang tonggang-tonggik benda apa semua, apa nak malu nak sebut, kan? Tapi bini tak bagi nafkah, kahwin 3-4 anak macam beranak kucing macam, tapi serban pusing berlebay kau main, ya, image, kan, this hypocrisy pun ada juga manusia jadi macam tu. Sometimes kita kadang-kadang fikir like, oh my god, buat apalah hari-hari mengaji Quran, buat apalah hari-hari semayang, buat agama, tapi when it comes to tanggungjawab, mereka tak boleh melakukan tanggungjawab. So that's why sebelum kita ni sibuk pasal hal-hal agama ni semua, dah nak membetulkan segala whatever, betulkan diri kita sendiri, okay? Sikap kita sendiri, tanggungjawab kita sendiri. It's so simple, because I come from the dirt, dari sampah sarak bawah, daripada tanah, daripada susah, daripada anak askar, anak Felda sampai apa, to be where I am today. Apa yang abang lah, atuk tak merasa dalam hidup ni, semua dah rasa, kan? Tak kala kahwin dengan isteri saya bercerai because of her jealousy and all that, tak tahan bercerai pun saya ceraikan isteri saya, bukan sebab saya ada buat jahat, tak pernah buat jahat, tak ada apa semua. I've never slept with any woman in my entire life before pun, beside my ex-wife, sampailah dia meninggal, and I jaga dia sampai masuk ke liang lahat tu, ya. Every month duk bagi duit 5,000, bagi rumah, bagi apa benda, bawa pergi haji, pergi umrah, bawa dia travel pergi overseas. I've always taken care, walaupun she's my ex-wife, because I felt like walaupun dia dah bercerai dengan saya, tapi saya rasa itu tanggungjawab saya untuk bersedekah, ya, membantu kebajikan dia. So daripada kita bagi duit dekat badan amal sana sini, anak yatim, anak apa, tapi bekas isteri kita hidup melarat, boleh ke? Sedangkan she's the best mother, she's the
mother to your children. Come on, you don't need orang kata to think very far. You don't need a rocket scientist orang kata to just figure out things like that, you know. Ini tak ada bila kita bercerai sebagai bapa dengan anak kan, dengan isteri bergaduh berebut anak. Maki hamun this on that, you know, yang you know, and you do so much injustice to your ex-wife, yang wife pula buat pada suami, yang suami buat pada isteri, and then yang siapa? Anak-anak. So that's why I never like this kind of drama in this world. So that's why for me, biarlah saya berkorban. Let me take the challenge in life, walaupun bukan kadang-kadang atas bau saya sendiri, benda ni saya pikul. You know, masalah adik-beradik, my sister ke siapa ke yang saya boleh nak tolong tu, saya tolonglah ya, anak buah ke whatever, you know, help. You know, because why? That's what family institution is all about, kan? Bila kita mati esok, kalau kita tak tolong, rugi Farah, segala harta, duit kita ni semua tinggal. Tinggal satu sen tak bawa, yang kita ikut masuk dalam ni adalah segala amalan kita, perbuatan kita, kan? Kain putih yang balut kita punya jenazah, kulit tanggal, semua busuk. Chef Wan, yes. Masya Allah. Chef Wan bercerita ni, saya kena mencelah juga, saya minta maaf sebab ramai yang komen kat bawah ni. Masya Allah, semoga Allah murahkan rezeki Chef Wan, berikan kesihatan terbaik. Dan yang saya baca ni, yang ramai yang saya baca ni, melepasnya nak jadi menantu Chef Wan. Sedikit. Tak apa, Farah, kau jangan lupa. Tak apa, insyaAllah ada rezeki ada. Kadang tahu, faham. Tak apa, rezeki ada. Alah, jadi menantu daripada jadi hantu sudah. Jangan. Yang penting tak kisah. Kahwin siapa pun janji baik budi pekerti. Kita bila cari calon isteri, calon suami, jangan pandang saja pada rupa. Tapi pandang daripada hati dia, perbuatan dia, semua benda-benda tu sangat penting. Itu yang menjaminkan orang kata perkahwinan kita tu orang kata berpanjangan ya. And it's happy ya. Guys who are watching here, boleh tak hari ini sebenarnya Farah live dengan Datuk Chef Wan, where I call him Abang Wan. Abang Wan, Masya Allah, yes, a father figure yang walaupun time kerja, you akan rasa father figure dengan dia. Boleh tak kita seperti dengan Father's Day sepanjang bulan Juni, tolong type Happy Father's Day to DCW, boleh tak? Terima kasih. Farah tahu tak, satu ketika dulu bila Wan belajar di San Francisco as a chef kan, saya dah puas kerja part time kan, jadi gardener, kemas rumah orang no that. Tapi masa tu anak saya, Rina dengan Azri, tak salah saya dalam 12-13 tahun lah Of course they need money, they need this and all that. So every month I've been sending, you know, beside me going to school, but I also have to finance, you know, segala tuition fee sekolah saya sebagai chef and all that. But I also need to cari duit. Kau tak siapa nak hantar kat duit bulan-bulan kat my ex-wife 2,000 duit Malaysia, duit makan budak-budak ni kan. You know, sebab saya dah bercerai, saya masih jaga dia. My ex-wife never work in her entire life. So saya sewakan rumah dia kat Selayang tu, saya ingat lagi. So there many time kadang-kadang kan saya hantar duit dekat Hong Kong Bank di San Francisco tu, katakan 2,000 duit Malaysia tiap bulan tu. Every weekend or weekdays, Farah, bila saya pergi buat kemar rumah orang dapat RM10 US dollars kan, saya menabung tiap minggu. Saya kira lah, ada RM80, ada RM60 dalam tin ni kan. Menabung sampai cukup bulan, saya dapat duit ni. Mana tak cukup, saya pergi cari lagi kerja. Tanya orang, do you have a job as a gardener? Can I clean your house? Can I help you to know? Can I send your mother to the hospital? Tolak lah, orang tua ni pergi main teruk dia, main dekat kelab dia, macam-macam lah apa yang buat, you know. Jadi gardener ya, and housekeeping rumah orang ni, minta orang recommend. Lepas tu weekend pergi masak pula, jadi private chef, you know, at some of this very wealthy home, nak dapat extra tip and all that apa semua. So all this money kan Farah, bila Wan dah hantar wire saja, I never forget tau. Ada satu insiden tu kan, saya dah hantar semua sampai saya dah tak ada apa yang tinggal Farah, because that's the only, I work so much, you know, I work daripada pagi habis sekolah sampai tengah-tengah malam, saya pun mengemas rumah orang, balik letih, you know, dan nak buat homework, besok nak pergi sekolah pukul 5 pagi balik, you know, pergi sekolah. And so I'm so tired. So by the time I dah hantar duit tu kan, bila I tengok lah slip yang I dah wire the money tu, I rasa macam lega sangat, that knowing that
my son and my daughter is taken care, and my ex-wife too ada food to bring to the table, and anak-anak dalam selamat, you know, alhamdulillah. So as I sat down there exhausted, and I look at all my homework nak buat, and I look at all the pictures anak-anak, and then I look at my wallet kan Farah, dalam wallet one ada lagi lah, dalam lagi seminggu lagi orang kata ujung bulan kan, duit dah bulan apa, dan nak ambil lagi 3 bulan lagi nak hidup ni, and I tengok dalam wallet I tinggal RM5 US dollars, you know, RM5 US dollars. I can't even buy lunch, you know, for kata proper lunch for $5 US dollars tu, orang kata, and tinggal tu before I work and get some more money lah untuk kerja. So when I look at that and I pandang muka anak-anak and all that, and I sedih, I cried. No, I look at the picture and I look at the whole city of San Francisco, and I said literally, I kata, kalau lah anak-anak ni tahu, you know, betapa susah I ketika ni, betapa pengorbanan saya untuk menjadi seorang chef, to have a career, and then yet, you know, I'm sending home money to my father kat Sungai Koyan, Felda pun susah, hantar pula kat janda, bela anak-anak and all that, and then I have my tanggungjawab. Memang susah, and I sat down there and nangis, I cried, I kata, and then kata, ya Allah, kata beratnya dugaan hidup I, kata seksanya, susahnya, you know, but then I said, this is a journey that I myself sendiri pilih, to be a chef. Had I not left my job in the bank, I would have not experienced all this, kan. But then apa nak buat, kata kadang-kadang kerana kita ni nak berkorban, untuk masa depan kita, untuk mendapat kejayaan yang kita idam-idamkan, something yang kita really want to do, of course that comes with the sacrifice and challenges. Kita sanggup nak ceraikan isteri kita, kita janji depan kadi tu nak jaga janda kita sebaik mungkin, nak jaga anak tu dengan sebaik mungkin, depan janda kita tu kita berjanji, and maka janji itu harus kita tepati, and so that is responsibility. And even, walau macam mana penat, susah, sampai ingat graduation kan, muka I sampai cengkung lah, sampai orang kata tulang ni boleh air dia boleh bertakung lah. I was so skinny because I worked so hard, but yet I was the top student of the year. Yeah. And I guys, tekan love. Thank you so much. Hebat. And you know what? I could have turned around and just left my ex-wife to jadi orang gaji ke, pergi kerja kat pasar Selayang tu ke, pandai kau lah kerja kilang ke cari duit, and bela anak dua orang tu. Aku ada duit, aku bagilah kau sikit lain, pandailah kau cari, ya. Kau tahu tak aku ni susah nak belajar, nak apa bayar sekolah, tapi I did not impose that kind of attitude or that kind of thing on my ex-wife. Instead, I choose to put all the burden on my shoulder, yeah. And that's why it's hard work. It's hard, it's tough, but then itu lagi kan, that's the result. So in the end, Allah tu nak buat saya berjaya, saya berjaya. But it's tough, because why itulah orang kadang-kadang they are not in my shoe, mereka tak tahu pengorbanan saya, yeah. It's a very, very, very difficult. So that's why bila anak buat macam tu, I feel very sad. Abang Wan. I'm sorry. It's okay. Abang Wan, saya rasa dengan perkongsian Abang Wan ni, I'm sure your kids, anak-anak Rina dengan Riz mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar, tapi kami yang orang luar yang sentiasa menonton dan melihat Abang Wan, you taking care of your kids, your ex-wife, arwah, even now, Masya Allah, Subhanallah, setiap pagi cara abang menghiburkan ibu abang at that age dengan keadaan kesakitan, walaupun dia orang kata suara mulut tu kasar, tetapi nawa itu niat tu sebagai seorang anak, bapa, atuk, you have all this level now, Masya Allah, and you're doing still good, Abang Wan. Abang Wan, it's very tough. Abang Wan punya nangis tu, Abang Wan adalah nangis kegembiraan. Okey, Abang Wan, saya faham Abang Wan sedih. And it's very tough sometimes because I always say like, why lah,
the challenges is so heavy on me. When every time I always try to do good things, to take care of my cucu ke, apa ke, dan dapat pula menantu perangai macam tu, nak tengok cucu pun susah. Macam sekarang, same thing juga, with my son and the ex-wife dia, my embok punya sister tu, bergaduh and all that, and then nak tengok anak pun susah. Like what is there? If kau nak kahwin lagi, kau kahwin lah kan. That's hak you. Tapi anak tu tetap, bapak tu punya tanggungjawab, anak tetap ada. Bagilah anak bapak tu tengok anak perempuan tu kan, or at least datuk tu kan. Takkan bila anak sakit dia baru kau nak telefon, nak duit, nak apa ke kan. Tapi bila kau dah senang, kau tak payah, nak tengok cucu pun susah. Like what is that? Come on. You get me or not, Yeah, for me, I've never been cruel or bad or anything to any of my grandchildren, But looking at both, diorang punya behavior sometimes, ni, sakit hati. Sakit hati. You get me or not, Kan, and I always ask myself, do I deserve this? I don't, Sebab I cakap anak-anak kan, korang nak bercerai. I selalu cakap anak-anak, korang nak bercerai tu, korang lantak korang lah. Kau nak bergaduh dah. Tapi jangan sampai melibatkan bapak, yang bapak tu, nak tengok cucu pun susah, nak apa supaya, like for what? Kan? Terpaksa pergi court, then it's crazy. And I kept thinking like, why? Benda macam ni. And imagine this thing happen in so many family out there. And that's why I always tell people, jadi bapak ke, jadi mak ke, on Father's Day ke, Grandfather Day ke, whatever, kalau bercerai pun, always try lah, at least, do it for the grandchildren. The grandchildren deserve to see the grandfather, deserve to see the grandmother, deserve to spend time also with their immediate family, It's not just one side untuk family kau aja. You get me not? Yeah. Itu saja. Yeah. Abang Wan, last but not least, mungkin saya, sebab ramai juga yang komen kat bawah tu, and saya pun agree juga dengan mereka. Abang Wan, high time you also not to forget, I know you've been pampering yourself, not to forget to love yourself more. InsyaAllah. Okay. Abang Wan, kita dah sampai ke penghujung ni Abang Wan. Masya Allah, subhanallah, they enjoy every moment, every bit that you say. I am so excited, subhanallah Abang Wan. Terima kasih atas perkongsian, atas thank you. Thank you. Saya curi masa Abang Wan hujung. In fact, sebenarnya saya ada Laila Sania ni tengah menunggu untuk hiburkan Abang Wan. Satu lagi lagu ni Abang Wan sebelum kita nak bye-bye. Jangan bagi lagu menghitung hari Bukan Abang Wan request ke? Memang I suka lagu tu. Nanti Cik Ani pula yang menghitung hari. Okey, janganlah Abang Wan. Abang Wan, saya penonton, kawan-kawan yang tengah menonton, kita doakan yang terbaik untuk Abang Wan, and we wish you a bestest happy Father's Day untuk tahun ini. Thank you, and thank you to Laila for singing tonight for me. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah bless you ya. And give you also a good life and a very successful career as well ya. Chef Wan. And thank you once again Farah for giving me a chance to speak, very openly, kata heart to heart talk. And I also wish you selamat juga lah ya. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang menonton. Thank you so much. Don't worry, I'm gonna save this live. Abang Chef Wan, Datuk Chef Wan, terima kasih. Guys, we have Laila Sania. Special song request by Datuk Chef Wan, khas untuk anda by Laila. Silakan Laila. Okay, this is Mencintaimu. Oh. Mencintaimu seumur hidupku, selamanya setia menanti, walau di hati saja. Seluruh hidupku selamanya kau tetap milikku.
hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatimu. Selamanya hanya satu yang tak mungkin kembali, hanya satu yang tak pernah terjadi. Segalanya teramat berarti di hatimu. Selamanya. Abang Wan, we love you. Bye. Thank you Laila. Thank you guys for watching. Assalamualaikum. Selamat malam.